اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12, baris yang ke-8 daripada atas. Surat 12 baris ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tanbihun, ini suatu penjagaan bahawasanya najis itu ada kalanya darah, dan umpamanya umpama darah, dan ada kalanya ada kala najis barang yang lain daripadanya, barang yang lain daripada darah. Dan atas tiap-tiap hal, atas tiap-tiap kelakuan, iaitu ada kalanya ada kala najis, dapat dilihat akan dia akan najis dengan mata yang pertengahan. Mata yang pertengahan, tempatnya. Dan ada kalanya tiada dapat dilihat. Ada kalanya dapat dilihat akan dia akan najis dengan mata yang pertengahan, tempatnya akan tempat najis. Dan ada kalanya ada kala najis tiada dapat dilihat akan dia. Bahawasanya najis itu ada kalanya ada kala najis tu darah dan umpamanya, dan ada kalanya ada kala najis barang yang lain daripadanya, barang yang lain daripada darah. Jadi pembicaraan berkaitan dengan ain najis selesai. Kemudian kaifiyah, cara menyucikan najis pun selesai. Kemudian dia nak pergi pula kepada najis ni. Ada najis yang dimaafkan pada sembahyang, ada najis yang tidak dimaafkan pada sembahyang. Sekarang kita terdahulunya kenal dah apa dia ain najis, barang yang dihukumkan najis. Barang yang dihukumkan najis ni dengan darahnya, dengan nanahnya, dengan air lukanya, dengan air dananya, dengan air melepuh, dengan tahi, dengan air kencing, dengan wadi, mazi terdahulu. Sudah membicarakan berkaitan dengan ain najis, barang yang dihukumkan najis. Yang mana ain najis ni pula terbahagi kepada 3. Najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Kemudian najis ni pula ada 2, najis aini, najis hukmi. Kemudian membicarakan kaifiyah, cara menyucikan najis aini, mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah, dan cara menyucikan najis hukmi, mukhaffafah, kemudian mutawassitah, mughallazah. Ini bicara ain najis dan cara menyucikan najis. Terdahulunya syarat sah sembahyang yang keempat di muka surat 8
Ini syarat sah sembahyang keempat, suci badan. Yang syarat sah yang keempat, suci badan dan pakaian dan tempat sembahyang, suci daripada najis yang tiada dimaafkan akan dia. Sekarang ni najis itu ada juga najis tetapi dimaafkan. Tapi najis tu najis lah. Tapi sebelum tu kita najis dimaafkan ataupun tidak nisbah dengan sembahyang ni, dia kena dulu apa dia barang yang dihukumkan najis. Kena tahu cara menyucikan najis. Kena dah ain benda barang yang dihukumkan najis, bahagian-bahagian dia apa semua. Kerana najis ni ada yang tiada dimaafkan pada sembahyang. Hak ni wajib disucikan. Ada najis tetapi dimaafkan pada sembahyang, sunat dicuci akan dia. Sunat disuci akan dia, akan najis yang dimaafkan pada sembahyang. Macam mana nak terhasil suci tu? Kita selesai dah kan cara menyucikan najis, mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Tapi kalau najis tu tiada dimaafkan pada sembahyang, wajib disucikan. Najis yang dimaafkan pada sembahyang, sunat disucikan. Nak pergi kepada pembicaraan najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan nisbah dengan sembahyang. Najis lah. Sekarang ni kita kenal dah barang najis. Tapi syarat sah sembahyang, suci daripada najis bukan umum begitu. Suci dan najis yang tiada dimaafkan. Maknanya ada barang najis tetapi dimaafkan nisbah dengan sembahyang. Maknanya sembahyang serta najis itu sembahyangnya sah. Ni bicara pula ni. Hak najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Maaf ni bukan maaf hari raya ni. Dimaafkan pada sembahyang dengan makna najis itu tidak membatalkan sembahyang. Yang tidak dimaafkan pada sembahyang, najis tu membatalkan sembahyang. Itu maksud najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan pada sembahyang. Kita bicara sembahyang ni, bab najis ni, dia ada pula nisbah dengan air. Dia ada pula hak najis yang dimaafkan. Jikalau jatuh ke dalam air yang sedikit, air tak jadi najis. Ada najis yang tidak dimaafkan, nisbah dengan air yang sedikit, jatuh najis ke dalamnya, air tu dihukumkan najis. Tu hak lain pula. Ada tu hak lain pula. Sebab itulah pembicaraan najis ni dalam kitab fiqh dibahagi kepada 4 bahagian. Satunya najis yang dimaafkan pada sembahyang dan dimaafkan pada air yang sedikit. Ada najis yang tidak dimaafkan pada sembahyang dan tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Ada najis yang dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada air. Ada najis yang dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada sembahyang. Jadi 4 bahagian pula. Ada kita cerita ni, kita buat contohlah secara rekap. Najis yang dimaafkan pada sembahyang, najis yang dimaafkan pada air yang sedikit, najis yang halus, tak nampak. Berat rasanya kencing tu, tapi halus sangat, tak nampak. Dengan mata yang pertengahan lah. Tapi kalau ambil kanta pembesar ni dah, kanta tu nampak, dikira kepada mata pertengahan. Tak nampak. Tak nampak. Mengercik yang halus sangat. Kalau mengercik di pakaian, dimaafkan, sembahyang sah. Mengercik ke dalam air sedikit, air itu kekal suci, tidak ada najis. Najis yang tidak dimaafkan pada sembahyang dan tidak dimaafkan pada air yang sedikit, tahi. Tahi. Tidak dimaafkan pada sembahyang dan tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Najis yang dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada air sedikit. Contohnya darah. Darah kena pakaian sah sembahyang.
darah kalau bertitik ke dalam air yang sedikit, air itu dihukumkan najis. Ada najis yang dimaafkan pada air yang sedikit, tidak dimaafkan pada sembahyang. Bangkai binatang halus, bangkai binatang halus, bangkai semut jatuh ke dalam air yang sedikit, dimaafkan. Air itu tidak dihukumkan najis. Walaupun bangkai semut tu hukumnya najis, tetapi tidak menajiskan air yang sedikit. Sebaliknya, kalau bangkai semut ada dalam pakaian sembahyang kita, ada dalam poket baju kita, sembahyang kita batal. Sebab bangkai binatang halus tidak dimaafkan pada sembahyang. Ni tajuk kasar dulu ni. Lepas tu kita perici lah pulaknya. Jadi bicara bab najis pun panjang lebar juga dah lah kita ni. Panjang lebar juga bicara bab najis ni. Ni baru panggil belajar bab pekah. Kalau belajar reka-reka tu untuk orang budak-budak pekak permulaan. Kita akan cerita. Tapi dalam kitab ni dia tak cerita lah. Dia hanya cerita berkaitan dengan najis yang dimaafkan nisbah dengan sembahyang, najis yang tidak dimaafkan nisbah dengan sembahyang. Hak nisbah dengan air tidak dibicarakan. Tidak dibicarakan. Rasanya sudah bicara dahulu berkaitan dengan najis yang dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit. Ada dah sebicara dahulu masa bicara berkaitan dengan air? Ada tak? Tak ada. Tak ada bicara berkaitan dengan air jatuh najis tetapi dimaafkan dengan bahawa air itu kekal dihukumkan suci. Mana contohnya bangkai semut, bangkai nyamuk, contohnya dia binatang halus, dia jatuh ke dalam air yang sedikit. Air sedikit kan kalau jatuh najis kan, air jadi najis kan. Tu kalau jatuh tahi cicak, tahi memang tidak dimaafkan lah. Tengah semayang pun tak maaf, jatuh ke dalam air yang sedikit pun air jadi najis, tak maaf langsung lah tu. Kita tengah semayang, cicak berok atas tubuh kita, batal lah semayang kita. Air yang sedikit jatuh tak cicak ke dalam tu, air tu jadi najis lah. Air yang sedikit tu lah, sebab tahi najis yang tidak dimaafkan pada sembahyang dan tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Sebaliknya, air sedikit jatuh bangkai semut, jatuh bangkai nyamuk, najis, tetapi air itu kekal suci, tidak dihukumkan najis. Tetapi kalaulah bangkai semut, bangkai nyamuk ada dalam poket baju semayang kita, tengok semayang ada bangkai semut ataupun bangkai nyamuk, najis bangkai binatang halus ni tidak dimaafkan nisbah dengan sembahyang kita batal. Gitu je lah. Ada ni. Jadi sekarang ni nak masuk kepada pembicaraan berkaitan dengan najis yang dimaafkan nisbah dengan sembahyang dan najis yang tidak dimaafkan nisbah dengan sembahyang. Cerita bab sembahyang lah ni, tidak cerita bab air yang sedikit. Bahawasanya najis itu ada kalanya darah dan umpamanya, dan ada kalanya barang yang lain daripadanya. Jadi bagi dua, darah dan umpama darah ni, darah dan umpama ni hak adik-beradik darah lah. Mana adik-beradik darah? Ni nanah. Nanah tu darah lah, asalnya darah. Lepas tu danor. Danor pun asalnya darah. Dia adik-beradik darah belakang tu. Ni nano, dano, air kumang, air melepuh. Dia kata spesial darah belakang tu. Darah, nanoh, danor ni sama je. Dia akan bicara di hadapan. Ada yang dimaafkan pada semayang, ada yang tidak dimaafkan pada semayang. Kemudian, dan ada kalanya, ada kala najis ni barang yang lain daripadanya, lain daripada darah, nanoh, dano, lain daripada tu. Lain daripada darah, nanoh, dano ni tahi, air kencing, tu selain daripada darah, nanoh dan danor. Air mazi, air wadi, tu lain daripada darah dan nanoh. Sebab di darah, nanoh, danor ni ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Adapun tahi, air kencing, tu memang tidak dimaafkan. Dia akan bahagi di hadapan pula.
Dan atas tiap-tiap hal, atas tiap-tiap kelakuan, hak darah, hak najis ni darah ataupun barang yang lain daripada darah ni, ada kalanya dapat dilihat akan dia dengan mata yang pertengahan tempatnya nampak akan tempat najis, dan ada kala tidak dapat dilihat. Dia darah bukan darah ni najis. Najis ni ada najis yang dapat nampak dilihat dengan mata yang pertengahan. Baru dikira najis. Ada kali tak dapat dilihat. Tak dapat dilihat mata yang pertengahan ni, maka tidak dihukumkan. Dia bagi dua tu pula. Maka jika tiada dapat dilihat akan dia, di situ tiada dapat dilihat dahulu, tak ada najis. Ada kalanya tiada dapat dilihat akan najis. Dia nak bicara hak tiada dapat dilihat dahulu. Maka jika tiada dapat dilihat akan dia akan najis, maka dimaaf akan dia akan najis. Tak dapat dilihat, dimaafkan nisbah sayang, dan dimaafkan juga nisbah dengan air yang sedikit. Sama ada ia najis yang tak dapat dilihat ni darah atau lainnya. Tak kira darah ke, tahi ke, air kencing ke. Bila kencing, angin mari tiup, kita rasa macam berat tak? Berat. Mana air kencing tu kalau mata orang tajam mungkin dia nampak. Lepas tu mata yang pertengahan, cahaya yang pertengahan. Tapi kalau kita ambil lampu spotlight mungkin nampak dah. Kira nak mata yang pertengahan, cahaya yang pertengahan. Cahaya pertengahan ni. Tapi kalau kita ambil lampu hok tu, kita pergi apa? Ndak orang tu. Ndak lagi dekat tu lah, ndak tau. Kita gendak dekat pakai lampu hok cahaya hok terang tu. Nampak tu halus. Dah kita kira mata yang pertengahan, cahaya yang pertengahan, cahaya biasa. Tak nampak, maka dia maaf akan dia, sama ada najis tu darah atau lainnya, atau lain darah, walaupun air kencing sekalipun. Dan sama ada ia najis yang tidak dapat dilihat tu mughalazah atau lainnya pula. Buat macam mana misal mughalazah ni? Anjing kencing. Gitulah mughalazah. Misal apa lagi? Anjing kencing. Lepas tu rasa macam mari angin tu rasa macam rasa macam kena sikit ni. Tapi sulus tengok tak nampak, halus sangat. Berat lah mungkin. Halus sangat. Maka dimaafkan juga. Tak ada using nah. Tapi kalau kita kata berat, apa tak? Berat ni maknanya banyak. Tapi dia halus-halus. Halus-halus. Tapi halus-halus ni tak nampak lah. Tapi kalau halus-halus hak berat ni, hak rata-rata ni, kalau himpun nak himpun macam mana? Kalau himpun kemungkinan nampak. Kita tak nampak juga. Sekarang dia berat. Bila dia berat ni, dia halus, tak nampak belaka lah dia kecil-kecil. Tapi kalau kecil dia kalau sekali sebenarnya nampak. Dah hukum tak nampak jugalah. Hukumnya tak nampak, maka dimaafkan. Nak kena aja tak aja ni, hak nampak dengan mata yang pertengahan. Mata pertengahan ni, jangan pergi tengok dengan mata orang tua hak tak apa nak nampak tu, hak besar pun tak nampak lah orang tua. Mata pertengahan ni, jangan hak mata tajam sangat, jangan hak mata dia ni apa? Mata hak kabur sangat, bukan. Pertengahan mata biasa kita ni lah. Kalau tak nampak dilihat dengan mata pertengahan, dimaafkan. Walaupun najis tu bukan darah. Umpama air kencing, dimaafkan. Air kencing ni mughallazah, dimaafkan. Mughallazah pun dimaafkan kalau tak nampak. Tapi memang adalah kita rasa kena. Bila anjing tu kencing, angin tiup, memang kita rasa. Mana air kencing dia tiup oleh angin, memang berat tu kena di betih kita contohnya. Tapi tengok tak nampak sebab dia halus sangat, maka dimaafkan. Walaupun mughallazah, walaupun air kencing. Dia darah ringan. Sebab darah ni adalah asal kejadian
manusia ni, asal kejadian darah ni. Sebab asal kejadian manusia contohnya adalah daripada air mani. Air mani ni daripada darah. Jadi apabila manusia ni suci, maka air mani pun hukum suci. Apabila binatang suci, air mani binatang pun hukum suci. Binatang selain anjing dan babi lah. Bila binatang suci, jadi binatang ni daripada air mani pun hukum suci. Jadi binatang ni daripada telur, telur pun hukum suci. Walaupun telur tu daripada binatang yang daging tak boleh makan, sekalipun telur hukum suci. Sebab binatang yang suci tu terhasil terjadi daripada telur, maka telur pun hukum suci. Walaupun telur tu tak boleh makan sebab ada racun sekalipun. Ada ni. Adapun kalau babi najis, air mani dia najis jugalah. Sebab babi tu najis, asal jadi daripada air mani pun najis lah. Jadi manusia suci, air mani asal jadi manusia hukumnya suci. Darah air mani ni terhasil daripada darah. Darah walaupun najis, tapi najis ni ringan. Bukan ringan ni mukhaffafah, bukan. Memang najis mutawassitah, tetapi ringannya kat mana? Terkadang nisbah dengan semayang, sah semayang, dimaafkan. Ringan di situ. Tapi kalau air kencing, tu memang tidak dimaafkan nisbah dengan semayang. Tetapi air kencing sekalipun, kalau tak nampak di mata, maaf juga. Mughallazah sekalipun, kalau tak nampak di mata, maaf juga. Dia gitu. Kalau darah, darah dia akan cerita panjang dia di hadapan. Lepas tu dia bahagi dahulu permulaannya. Najis ni ada kala darah dan umpamanya, dan barang yang lain daripada darah. Sebab apa darah ni dipisahkan daripada yang lain? Sebab darah ni ringan. Darah ni ringan sedikit. Barang yang lain ni macam tahi, air kencing, hak tu memang tidak dimaafkan. Adapun darah ni ringan sikit. Tapi kalaulah najis tu tak nampak di mata pertengahan, bukan kata darah, selain daripada darah, air kencing pun maaf juga. Bukan air kencing mutawassitah ni, air kencing mughallazah pun dimaafkan juga. Kalau tak nampak dengan pandangan mata yang pertengahan. Ni kena buat gambar rajah lah ni. Dia ada tafsilan di huraian dia. Tu hak berkaitan dengan najis yang tiada dapat dilihat akan dia, sama ada darah ataupun barang najis yang lain daripada darah. Dan jika didapat dilihat akan dia, ni hak panjang. Dan jika dapat dilihat akan dia akan najis, ni hak panjang dia, maka padanya pada najis yang dapat dilihat akan dia ni tafsil, ada huraian. Kalau tak dapat dilihat, dimaafkan walaupun air kencing, walaupun hak najis mughallazah sekalipun, dimaafkan. Adapun kalau najis yang dapat dilihat, maka dia ada tafsil. Ada najis tu darah, nanah, danor, dan ada najis tu selain daripada darah, tahi, air kencing, air mazi, air wadi. Dia akan bicara pula itu. Ada tafsilan dia pula, ada huraian dia. Ini berkait dengan semayang lah ni. Sama ada dimaafkan pada semayang ataupun tidak dimaafkan pada sembahyang. Maka ni tafsilan dia. Najis dapat dilihat akan dia, maka padanya pada najis yang dapat dilihat akan dia, padanya itu tafsil, ada huraian. Mana tafsir huraian dia? Maka jika ada yang lain daripada darah dan umpamanya, jika ada najis yang dapat dilihat tu lain daripada darah dan umpamanya. Ni digi pada hak lain daripada darah dan umpamanya. Tadi dibicara ada kala najis ni darah dan umpamanya, dan ada kalanya barang yang lain daripadanya, barang yang lain daripada darah. Kita letak dua contoh lah, tahi dan air kencing. Dia nak hurah sini pula ni, dia ambil kepada maka jika ada yang lain daripada darah dan umpamanya, jika ada najis yang dapat dilihat dengan mata pertengahan tu, najis yang lain daripada darah dan umpamanya. Mana? Tahi dan air kencing.
Darah dan umpamanya, umpama ni tadilah nanoh, dano, air kumang, air melepuh, air luka, tu darah dan umpama dia. Sebab apa? Sebab dano ke air nanoh ke dano ke, asal dia darah belaka tu, asal daripada darah belaka dia, maka hukum dia sama dengan darah. Dari darah dan umpamanya, umpama darah ni nanoh, dano. Yang lain daripada darah dan umpamanya, tahi, air kencing. Nak pergi pada tahi, air kencing dulu ni. Jadi najis ni dapat dilihat dengan mata yang pertengahan. Maka jika ada yang lain daripada darah dan umpamanya, jika najis yang dapat dilihat dengan mata yang pertengahan ni, yang lain daripada darah dan umpamanya, mana tahi dan air kencing, maka tiada dimaafkan daripadanya semata-mata. Tiada dimaafkan daripadanya semata-mata, mutlaqan, tidak dimaafkan pada sembahyang. Sama ada tahi, air kencing tu sedikit ke, banyak ke, hak sendiri ke, hak yang lain ke, tidak dimaafkan sama sekali. Kalau kita kata tahi cicak, tak dimaafkan sama sekali. Tengah semayang cicak berak, berhenti dah lah. Pada ni sudah semayang, tengok di tapak kaki ada tahi cicak, kena basuh-basuh semayang semula. Jadi kalau najis yang dapat dilihat tu bukan darah dan bukan nanoh, dano, tahi, air kencing, tiada dimaafkan daripadanya semata-mata. Apa maksud semata-mata? Tak ada huraian dah. Adapun darah nanti dia ada huraian. Ada hak maaf, ada hak tidak maaf. Dia ada huraian. Hak najis lain daripada darah dan umpamanya ni, hak ni tahi dan kencing, tiada dimaafkan daripadanya, daripada yang lain daripada darah dan umpama ni, tiada dimaafkan semata-mata, semayang batal. Ini kita bicara bab sembahyang, tiada dimaafkan sama sekali. Termasuklah najis selain daripada darah dan umpama ni, termasuklah bangkai binatang halus. Sama lah juga. Kita katok nyamuk tengah semayang, lekatlah darah nyamuk di baju kita. Darah tu, darah maaf, dia akan hurai di hadapan darah. Darah maaf, dia akan bicara di hadapan darah ni dengan najis dia. Tiba-tiba nyamuk kita katok jadi bangkai tu masuk dalam poket kita, ataupun duduk di lipatan baju kita. Tengok Allah, bangkai nyamuk tadi duduk atas baju kita, batal semayang kita, kena berhenti semayang mula. Sebab apa? Sebab najis selain daripada darah dan umpamanya tiada dimaafkan semata-mata, semayang batal. Nyamuk kecil je kan najis. Najis batal lah. Dah tak ada darah dekat baju tu, darah lain. Ni darah lain. Sekarang kita bicara najis yang dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, yang lain daripada darah. Kita contoh tadi dah tahi, air kencing, air mazi, air wadi, dan termasuk bangkai binatang halus. Sebab kita bicara dah dahulu kan, bangkai sekaliannya najis melainkan manusia, ikan dan belalang. Termasuk bangkai semut, bangkai nyamuk, hukum najis. Kan? Dulu dobik ada sipi dulu kan. Kan bangkai najis sekaliannya melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Binatang hidup suci sekaliannya melainkan anjing dan babi. Kita hak CP dahulu. Jadi sekarang ni termasuk yang najisnya adalah bangkai semut, bangkai nyamuk, walaupun binatang tu halus sekalipun, tidak dimaafkan nisbah dengan sembahyang. Sembahyang kita batal, kena sembahyang semula. Najis yang dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, yang lain daripada darah dan umpamanya. Umpama darah ni nanoh, dano, air kumang, air melepuh, air luka, tu adik-beradik darah dia panggil. Adik-beradik darah belaka tu. Sama hukum dengan darah. Sekarang ni bicara hak najis yang dapat dilihat ni, hak yang lain daripada darah dan umpamanya.
dia kitab Hidayatul Sibyan ni comel sebenarnya. Cuma ayat je lah, ayat kitab. Mana kita faham, kita kena buat catatan sendirilah. Baru kita boleh tu. Boleh turut. Dia ayat kitab ni comel. Ayat kitab ni comel, disusun satu-satu ni. Disusun satu-satu. Hak tu hak yang lain daripada darah dan umpamanya. Dan jika ada ia najis yang dapat dilihat dengan mata yang pertengahan ni daripada darah dan umpamanya, maka iaitu 3 bahagi. Apa ada huraian. Adapun yang lain daripada darah dan umpamanya ni tiada dimaafkan semata-mata, tak ada huraian dah. Tak ada bahagian-bahagian dah. Adapun kalau najis yang dapat dilihat dengan mata yang pertengahan tu adalah darah dan umpamanya, ada 3 bahagi pula. Bahawa ada 3 bahagian pula. Tidak dimaafkan sama sekali pun ada. Yang dimaafkan jikalau sedikit banyak tidak dimaafkan. Ada yang banyak mana pun dimaafkan, sah semayang. Dibahagi pula situ je. Kan? Ni kita bicara bab semayang. Lepas tu saya sebut tadi permulaannya hak berkaitan dengan air yang sedikit, atau saya cerita semula lah pulaknya. Jadi sekarang ni nisbah dengan sembahyang, sebab kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang keempat, suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Jadi kalau tahi, air kencing, bangkai binatang halus, itu najis yang tidak dimaafkan. Adapun darah dan umpamanya, ada 3 bahagi. Ada yang tidak dimaafkan langsung, ada yang dimaafkan jikalau sedikit, banyak tidak dimaafkan. Ada darah yang mana banyak mana pun, kita kata berjeruk sekalipun, beladung sekalipun, sembahyang kita tetap sah. Dia ada 3 bahagi pula. Hak najis yang dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, najis daripada darah dan umpama darah. Mana 3 bahagi ni? Pertama daripada 3 bahagi, najis yang dapat dilihat dengan mata yang pertengahan daripada darah dan umpamanya. Barang yang mana najis yang tiada dimaafkan daripada barang semata-mata. Ini tak maaf langsung. Mana? Dan iaitu darah yang mughallazah, darah anjing, darah babi sikit pun tak maaf. Dan darah dirinya yang sengaja ia melomor akan dia pada badannya. Darah dia, tapi dia saja buat main gilomor, hukumnya haram tu. Dengan sengaja kita lomorkan najis di tubuh kita, hukumnya haram. Tapi dah cerita bab hukum haram tak haram ni, mana najis tu darah dirinya, darah dia, tapi dia buat main darah, dia dok gilomor di tubuh dia. Hak ni tidak dimaafkan semata-mata, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Atau yang bercampur ia darah ni dengan barang yang lainnya. Mana ni? Sekarang darah dirinya. Darah dirinya, darah kita sendiri. Contoh melepasnya, darah pacak. Darah kita sendiri. Sudah tengah bukan selamat tengah semayang ni, rasa macam sejuk jadi betih. Kita pun tengok kain kita, Allah, penuh darah. Mana apa ni? Di betih kita darah, di kain pelekak kita darah. Itu darah kita sendiri. Banyak mana pun dimaafkan. Banyak mana pun dimaafkan. Semayang diteruskan, jangan berhenti. Selesai semayang beri salam dah. Maknanya di betih kita, di kain pelekak kita penuh dengan darah pacak tadi ni. Kita nak semayang sunat ba'diyah, sunat je pergi basuh dulu. Malah basuh pun tak apa. Sebab apa? Dimaafkan. Bukan dimaafkan sedar tengah semayang ni. Mana sudah semayang tu kita boleh pergi basuh, masih lagi dimaafkan. Tapi sunat pergi basuh dulu.
maaf lah, tapi barangnya tetap hukum najis. Kita nak menghadap Allah Ta'ala. Menghadap Allah Ta'ala ni bukan najis. Busuk pun sunat pergi mandi dulu. Kita berpuluh-puluh, mana ada najis? Kita berpuluh-puluh, tapi kita busuk. Kita nak menghadap Allah Ta'ala, sah je, tapi sunat mandi dulu, sebab kita busuk. Kalau busuk sunat mandi dulu, tapi kalau najis lagi basuh dulu, walaupun dimaafkan sekalipun, tapi barang tu najis. Jadi sekarang darah diri ni dimaafkan, tapi kalau kita lomorkan, tu tidak dimaafkan semata-mata. Ataupun darah tu darah diri kita sendiri, tapi sudah bercampur dengan barang yang lain, kena air. Bila kena air saja, wajib kita kena basuh. Sekarang contoh tadi kita buat, misalnya darah nyamuk. Dan nyamuk kena pakaian kita, tak apalah, ada darah nyamuk tu. Tiba-tiba masa ambil semayang, kena air, hak baju kita ni ada darah ni, wajib kena basuh. Tak maaf dah. Sebab apa? Sebab sudah bercampur dengan barang yang lain, kena air dah. Bila kena air, wajib kena basuh. Kena basuh molek lah tu, darah tu. Tapi kalau tak kena air, najis, tapi dimaafkan. Tapi nak semayang, dibasuhlah dulu sebab najis juga. Tapi nak ceritanya, kalau tak mau basuh pun tak apa. Tetapi kalau bercampur dengan barang yang lain, kena air pulaknya, maka wajib kena basuh darah tu. Tidak dimaafkan pada semayang dah. Itu kena basuh. Jadi darah ni yang tidak dimaafkan semata-mata, darah daripada najis mughallazah. Atau tetaplah tidak dimaafkan semata-mata. Darah sendiri tapi sengaja kita melomorkan pada badan, pada pakaian, ke tidak dimaafkan. Darah kita sendiri tapi bercampur dengan barang yang lain, kena air dah contohnya, maka najis itu tidak dimaafkan. Sebab itulah dia biasanya kalau kita duduk di hospital, kan dia ada darah, nanah, dana. Itu hak kita sendiri, banyak mana pun dimaafkan. Tapi isu timbulnya dia bercampur dengan obat, itu bercampur dengan barang yang lain, itu tak dimaafkan. Dia kalau darah tu semata-mata, nanah tu semata-mata, danor tu semata-mata, hak diri kita sendiri, banyak mana pun dimaafkan. Tetapi bila bercampur dengan yang lain, dia bercampur dengan obat, tak maaf dah lah, sebab dia sudah bercampur. Sinilah dia kata, atau bercampur ia darah tu, darah dirinya dengan barang yang lainnya, macam pengobat, tak maaf dah lah. Lepas tu nak macam mana tu, dah tak boleh nak basuh, tak boleh nak apa, semayang je lah. Tapi kena ulang balik kalau bercampur dengan yang lain, umpamanya obat lah yang lain. Kalau semata-mata darah, tak ada masalah, banyak mana pun tak ada masalah. Kalau hak diri kita sendiri, ini hak bang yang pertama, yang tiada dimaafkan daripada semata-mata, mana tak sah sembahyang. Kalau terpaksa juga sembahyang dalam keadaan seumpama tu, tak salahlah kitanya, sebab kita tak ada arah nak buat. Kita dalam keadaan masyakkah, orang berhutub, maka dimaafkan, tapi kena ulang balik sembahyang. Itu hak bahagian pertama, darah, nanah, dana yang tidak dimaafkan semata-mata, tak dimaafkan sama sekali, sama ada sedikit ataupun banyak. Kedua, darah, darah ni dah umpamanya sekali lah, darah, nanah, dana sekali. Keduanya, darah yang dimaafkan daripada darah jikalau banyak sekalipun. Itu yang kedua. Yang ketiga di bawah tu pula, darah yang dimaafkan akan dia jika sedikit. Dia ada gitu. Yang pertama tadi, darah tidak dimaafkan semata-mata, banyak sedikit pun tak maaf. Itu yang pertama. Yang kedua ni, darah yang dimaafkan akan dia jikalau banyak sekalipun maaf. Yang ketiga di bawah tu, darah yang dimaafkan akan dia ni pada sembahyang jika sedikit banyak tak maaf. Itu ada 3 bahagian tu. Tapi bukan darah saja ni, darah
dan umpamanya. Umpama darah tadilah nano, dano, air kumang. Macam contoh orang yang ni kecil manis tu kan. Oh, dia apa dia tak ada situ. Dengan dano, dengan busuk bangor kan. Tu. Tu termasuk tu. Termasuk darah, umpama darah. Termasuk umpama darah. Jadi kedua ni darah yang dimaafkan akan dia jikalau banyak sekalipun, iaitu darah dirinya, nanoh dirinya, dano dirinya, air kumang hak dirinya. Air melepuh ke dia ni berkudih ni dengan darah, dengan nanoh, dengan dano, hak dia sendiri, banyak mana sekalipun dimaafkan. Kalau keji sekalipun, mana keji? Allah, banyaknya darah di dia, banyak mana pun keji pun maaf juga pandangan muktamad. Walaupun pandangan mengatakan maaf lah, tapi kalau banyak sangat-sangat tak maaf juga, itu tak pandangan muktamad tak. Sebab tadilah, sebab darah ni asal jadi air mani, daripada air mani jadi manusia. Jadi manusia suci, air mani suci, air mani asal dia darah, walaupun najis dia ringan sikit. Sebab dia asalnya daripada darah jadi air mani, jadi manusia. Jadi kalau darah di sendiri banyak mana sekalipun dimaafkan. Contoh kita kata kok bisu. Bisu sampai masa dia pecah. Di bisu tu apa dia tak ada. Segala-gala ada di situ tu. Busuk bangun. Dia pecah sendiri, bukan kita yang pecahkan. Kalau kita pecahkan lain cerita pula. Kita pecahkan. Orang dululah, orang ni buat macam dah tak tahulah. Orang dulu dibubuh, dia cari botol, dia bakar kertas, dia masuk ni kertas hak bakar tu dengan asap dia dalam botol, dia tutup, dia pun pekuk. Tahu? Kan gitu. Jadi dia seduk tu seduk tak berasa. Dah lama pecah. Hak tu kita yang pecahkan. Jadi kalau ada sisa-sisa yang lekat di tempat bisu tu, sedikit dimaafkan, banyak tak maaf. Sebab apa? Sebab kita yang pecahkan. Adapun kalau bisu tu pecah sendiri, masuk kan? Bisu tu lama dah dia pecah sendiri. Banyak mana dah, nanoh, dano, air kumang, banyak mana sekalipun dimaafkan sebab hak diri sendiri. Macam tadi cerita hak orang nyakit kecil manis tu, apa dia tak ada di dia, dimaafkan banyak mana sekalipun, hak diri sendiri. Kalau orang yang menolong, dimaafkan jikalau sedikit. Tu cerita orang lain pula. Dipanggil darah ajnabi, nanoh ajnabi, nanor ajnabi, dia panggil ajnabi, hak orang lain, bukan hak kita. Hak kita ni, hak diri sendiri, banyak mana sekalipun dimaafkan. Sah semayang, kena tubuh, kena pakaian, kena tempat semayang, sah semayang walaupun banyak mana sekalipun. Tapi kalau darah tu daripada orang lain, kita yang cara luka dia, kita yang duduk bicara kudih dia, kita duduk bicara hak kecil manis dia, hak lekat tangan kita sikit, dimaafkan. Kalau banyak tak dimaafkan sebab bukan hak kita. Kalau hak diri sendiri, banyak mana sekalipun dimaafkan. Jikalau banyak sekalipun, iaitu darah dirinya, yang tiada sengaja melomor akan daripada badannya. Ni bukan sengaja melomor. Sengaja melomor ni sedikit pun tidak dimaafkan, dah hukumnya haram. Dan tiada bercampuri dengan yang lainnya. Tadi yang bercampur kena air ataupun kena obat ke, itu tidak dimaafkan. Dan keluarnya itu tiada dengan perbuatannya, bukan dengan perbuatan dia, bukan dia cocok, bukan perbuatan dia lah. Hak pacak, contohnya hak pacak. Kalau kena pacak ni, alah, tengok dah, cari dah. Carilah, bukan masalah najis je. Pacak ni kita cari, capung dengan takut. Takutlah orang kata, pacak masuk dalam jubur, dia kata, habis dia kata. Dia kata, pacak masuk dalam tu, dia kata, pacak tu akan makan organ-organ dalam kita. Mati dia kata. Tak takut macam mana. Jadi kalau pacak masuk kan, dia kata, pacak tu akan makan organ-organ di dalam tubuh kita tu. Mati tak sedar kita. Punyalah takut. Balik cari selalulah. Tak ada pacak-pacaknya. Tengah semayang, tengok Allah. Ni dah.
Hak tu bukan kita yang buat. Jadi misal mudah, misal darah pacak lah. Darah pacak tapi bukan darah yang ada di hak pacak isap. Pacak tu jatuh dah. Pak mana dah pacaknya? Dia boleh sebut darah pacak lain, boleh sebut darah nyamuk lain. Darah nyamuk ni darah ada dia pakai yang kita, hak kita katak nyamuk pak mana tak tahu dah. Tapi dari panggil darah nyamuk. Darah pacak darah kita sendiri. Darah nyamuk darah daripada tubuh nyamuk. Itu darah ajnabi dia panggil, bukan darah kita. Walaupun nyamuk tu hisap daripada tubuh kita sekalipun, bila masuk dalam tubuh nyamuk dia panggil darah ajnabi, darah asing. Sedikit dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Itu bahagian ketiga. Darah pacak memang darah pacak sungguh. Darah nyamuk memang darah nyamuk sungguh, darah ajnabi. Kalau darah pacak bukan darah pacak, darah kita yang keluar tepat pacak gigi. Pacak jatuh dah, pacak ada dah. Darah nyamuk memang darah nyamuk. Dipanggil darah ajnabi lah, sebab bukan darah kita, darah nyamuk. Tapi nyamuk isap daripada tubuh kita juga. Tapi bila darah tu masuk dalam tubuh nyamuk, dipanggil darah ajnabi, bukan darah kita. Itu yang ketiga. Bahagian ketiga, dimaafkan jikalau sedikit. Darah pacak, ini tak ada kena dengan pacak. Pacak tak ada dah. Darah kita sendiri yang keluar di tempat pacak gigi. Maksudnya keluar itu tiada dengan perbuatan. Ini bukan dengan perbuatan. Banyak mana pun dimaafkan. Macam bisu tadi, dia pecah sendiri, bukan kita yang pecahkan. Dia pecah sendiri, dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Tapi kalau kita yang pecah, tu dimaafkan jikalau sedikit. Mana contoh kalau kita yang pecah, kita yang memecahkan, bukan dia pecah dengan sendiri. Contohnya kita kata kita ada jerawat. Jerawat ni. Ini macam bisu lah jerawat ni, tapi dia kecil. Dia ada darah, dia ada nanah, dia macam-macam ada dalam tu kan. Tu kita pecahkan. Walaupun hak kita sendiri, tapi kita yang pecahkan. Dimaafkan jikalau sedikit. Ni kita dah sedar, kita duk main tu jerawat kita. Jadi darah nanah ada tangan sikit, ada pipi sikit. Kita terus sembahyang, kita dah basuh tangan, kita dah basuh pipi. Najis tu. Tapi sedikit dimaafkan. Kenapa dimaafkan jikalau sedikit? Sebab kita yang buat pecah. Tapi memanglah darah nanah dan jawab hak kita sendiri, tapi lain sebab kita yang buat. Kalau dia pecah sendiri, siapa maksud dia pecah tu keluar darah nanah, tak apa tu, bukan kita yang pecahkan. Tapi kalau kita yang pecahkan, lekat najis darah nanah tu di tangan kita, di pipi kita, tak banyak, sedikit saja, dimaafkan, sah sembahyang. Tapi sampai masa nak makan, tangan tu wajib kena basuh. Kalau tak basuh tangan tu, kita makan dengan najis, hukumnya haram. Kita tak payah basuh dah apa tangan. Mari daripada semayang tadi kan, bukan ada main najis pun, tidak sedar. Hidup kuliah maghrib itu hidup main. Dia tengok, darah dia pun kayaknya tak basuh. Ya gitu je. Dia pun tak ada, habis dah. Habis apa? Darah nanah ada tu. Tapi dimaafkan jikalau sedikit. Sebab apa? Tu dia pecahkan, dia yang buat. Hak yang kedua ni dimaafkan walaupun banyak sekalipun, keluar itu tiada dengan perbuatannya. Habislah. Ketiganya, darah yang dimaafkan dia jika sedikit iaitu darah yang keluar daripada seseorang dengan perbuatan dirinya. Dah macam tadi lah. Mana darah jerawat ni, nanah jerawat ni kita yang pecah sendiri. Dimaafkan jikalau sedikit. Banyak tidak dimaafkan walaupun darah nanah tu hak asalnya hak diri sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.